salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Bertemu kembali dalam subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif SPM bersama saya, Cikgu Koni. Pada hari ini, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk tajuk Sastra dan Pembangunan dengan menelusuri peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam bab 15 teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Dalam episod ini, kita akan meneliti 11 episod penting, iaitu Sultan Mahmud Shah mangkat di Kampar, bertapak semula di bumi Semenanjung, berbuat negeri di Kuala Johor, surat meminang dari Pahang, hasrat Sultan Pahang tercapai, istiadat perkahwinan di Raja Johor Pahang, selepas mangkat Sultan Alauddin, nikah dalam sunyi, wasiat Sultan Muzaffar Shah, wasiat Sultan Abdul Jalil diketepikan, dan Tun Sri Lanang jadi bendahara. Jom kita mulakan kupasan kita dengan episod 1 Sultan Mahmud Shah mangkat di Kampar. Dalam episod ini terdapat dua watak penting, iaitu Sultan Mahmud Shah dan Sultan Alauddin Rayat Shah. Sultan Mahmud Shah telah melantik Sri Wakraja sebagai temenggung bagi menggantikan temenggung Sri Udani yang telah mati terbunuh ketika menentang Perenggi. Dan sebelum mangkat, Sultan Mahmud Shah telah berwasiat kepada bendahara agar sentiasa membimbing dan menegur putranya Sultan Alauddin Rayat Shah dalam pentadbiran kerajaan. Manakala kepada Sultan Alauddin Rayat Shah putranya, Sultan Mahmud Shah telah berwasiat agar Sultan Alauddin Rayat Shah sentiasa bersabar dalam pentadbiran, mendengar nasihat pembesar, jangan mendengar fitnah tanpa usul periksa, menyiasat setiap sembah orang dan bersikap adil kerana rakyat bergantung kepada baginda. Manakala pada watak Sultan Alauddin Rayat Shah, selepas ayahandanya iaitu Sultan Mahmud Shah mangkat, maka baginda Sultan Alauddin Rayat Shah pun keluar dari Kampar menuju ke Pahang dengan diiring oleh orang besar-besar. Kita lihat pula episod kedua bertapak semula di bumi Semenanjung. Dalam episod ini, watak penting ialah Sultan Alauddin Rayat Shah, iaitu ketika ini Sultan Alauddin Rayat Shah, iaitu putera kepada Sultan Mahmud Shah, telah berkahwin dengan Raja Kesumadewi, iaitu puteri kepada Sultan Mansur Shah, Raja di Pahang. Sebelum majlis perkahwinan ini dijalankan, telah diadakan adat berjaga-jaga yang merupakan salah satu budaya yang diamalkan pada waktu itu. Ketika adat berjaga-jaga ini, ratusan ekor haiwan ternakan telah disembelih untuk dijadikan makanan kepada orang yang berjaga-jaga. Ketika adat berjaga-jaga ini juga, pelbagai alat muzik dimainkan dan permainan dimainkan. Adat berjaga-jaga ini dijalankan selama 20 hari dan 20 malam, dan setelah selesai adat berjaga-jaga ini, maka Sultan Alauddin Rayat Shah pun dinikahkan dengan anak Sultan Mansur Shah, iaitu Raja Kesumadewi, dengan dinikahkan oleh seorang kadi. Selepas sahaja selesai majlis perkahwinan ini, maka Sultan Alauddin Rayat Shah pun setelah beberapa lamanya ingin membawa permaisuri baginda, iaitu Raja Kesumadewi, untuk berpindah ke Johor. Sekarang kita lihat pula episod yang ketiga, berbuat negeri di Kuala Johor. Watak penting dalam episod ini ialah Sultan Alauddin Rayat Shah dan Sultan Mansur Shah. Sultan Alauddin Rayat Shah ini, seperti yang telah kita ketahui sebentar tadi, merupakan menantu kepada Sultan Mansur Shah, iaitu setelah Sultan Alauddin Rayat Shah ini berkahwin dengan Raja Kesumadewi. Sultan Alauddin Rayat Shah telah berbuat negeri di Johor dan telah menitahkan agar Hang Nadim, Laksamana Hang Nadim, membangunkan semula Bintan dan memerintah Bintan. Hasil perkahwinan di antara Sultan Alauddin Rayat Shah dan Raja Kesumadewi, puteri Sultan Mansur Shah di Pahang ini, telah mengurniakan mereka dua orang anak, iaitu Raja Muzaffar dan Raja Fatimah. Kemudian kita lihat pula watak Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ini ialah Raja di Pahang, mertua kepada Sultan Alauddin Rayat Shah. Setelah Sultan Mansur Shah mendengar bahawa Sultan Alauddin Rayat Shah menantunya ini telah memperoleh dua orang anak,
dan ada seorang anak perempuan iaitu Raja Fatimah, maka Sultan Mansur Shah pun berniat untuk mengahwinkan Raja Fatimah ini dengan cucunya iaitu Raja Omar. Jadi untuk melaksanakan niat baginda ini, baginda telah mengutus Seri Akar Raja dan Seri Narawangsa ke Johor untuk meminang Raja Fatimah bagi dikahwinkan dengan Raja Omar. Seterusnya kita lihat episod keempat Surat Meminang dari Pahang. Watak penting kita dalam episod ini ialah Sultan Alauddin Rayad Shah. Setelah Sultan Alauddin Rayad Shah menerima surat pinangan dari negeri Pahang, iaitu dari Sultan Mansur Shah yang dibawa oleh Seri Narawangsa dan Seri Akar Raja, maka Sultan Alauddin Rayad Shah pun meminta pandangan atau pendapat daripada bendahara dan para pembesar tentang peminangan Sultan Mansur Shah ini yang ingin mengahwinkan Raja Fatimah dengan Raja Omar. Maka para pembesar dan bendahara ini sepakat agar Sultan Alauddin Rayad Shah ini menerima sahaja pinangan daripada Sultan Mansur Shah ini. Dan bendahara ada menyatakan kesanggupannya bahawa bendahara sedia untuk berajakan Raja Omar. Apabila ditanyakan oleh Sultan Mansur Shah, adakah bendahara sedia untuk berajakan Raja Omar? Bendahara mengatakan bahawa dia sentiasa bersedia untuk berajakan Raja Omar. Ini pula ialah episod kelima Hasrat Sultan Pahang tercapai. Watak penting dalam episod ini ialah Sultan Mansur Shah, Raja Pahang. Setelah Sultan Mansur Shah ini menerima perkabaran bahawa pinangannya ke atas Raja Fatimah telah diterima oleh Sultan Alauddin Rayad Shah, maka baginda pun berasa sangat gembira lalu pergi ke Johor bersama cucunya Raja Omar untuk dikahwinkan dengan Raja Fatimah. Kita teruskan dengan episod ke-6, Istiadat Perkahwinan Diraja Johor Pahang. Berikut merupakan istiadat perkahwinan Diraja Johor Pahang, iaitu di antara Raja Omar dan Raja Fatimah. Yang pertama, adat meminang. Kedua, adat menghantar makanan kepada pengantin lelaki. Ketiga, adat menghantar belanja. Keempat, adat berjaga-jaga. Kelima, pakaian atau busana pengantin. Keenam, pengantin lelaki diarak ke istana pengantin perempuan. Ketujuh, majlis akad nikah. Ke-8, adat makan nasi adab-adab. Ke-9, adat bersanding. Dan yang ke-10, adat menjamu makan. Dalam adat yang pertama, iaitu adat meminang, Sultan Mansur Shah, iaitu Raja di Pahang, telah mengutus Seri Akar Raja dan Seri Narawangsa ke Johor untuk meminang Raja Fatimah bagi dikahwinkan dengan Raja Omar. Kemudian dalam adat yang kedua, iaitu menghantar makanan kepada pengantin lelaki, Sultan Alauddin Rayad Shah telah menyuruh orang untuk menghantar pelbagai jenis makanan sebagai santapan kepada pengantin lelaki, iaitu Raja Omar. Kemudian dalam adat yang ketiga, adat menghantar belanja, Sultan Pahang iaitu Sultan Mansur Shah telah menghantar sirih dan emas belanja kepada Sultan Alauddin Rayad Shah selaku ayah kepada pengantin perempuan iaitu Raja Fatimah untuk digunakan sebagai biaya perkahwinan di antara Raja Omar dan Raja Fatimah. Kemudian untuk adat berjaga-jaga, Sultan Alauddin Rayad Shah dan Sultan Mansur Shah telah mengadakan adat berjaga-jaga selama 40 hari dan 40 malam. Sepanjang malam berjaga-jaga ini diadakan pelbagai jenis permainan, muzik telah dimainkan dan bedil 7 pucuk telah dipasang pada setiap pagi dan setiap petang, manakala beratus-ratus haiwan ternakan seperti kerbau, lembu, ayam, itik telah disembelih untuk dijadikan makanan bagi orang yang berjaga-jaga. Manakala untuk pakaian pengantin, yang kelima pakaian pengantin, pasangan pengantin iaitu Raja Omar dan Raja Fatimah telah dihiasi dengan pakaian kerajaan yang bertatahkan ratna, mutu, intan, baiduri. Yang keenam, pengantin lelaki diarak ke istana pengantin perempuan. Raja Omar, pengantin lelaki, telah diarak dengan menaiki gajah dan diiringi dengan
selengkap alat kerajaan dan bunyi-bunyian seperti gendang, serunai, nafiri, nagara dan madeli sehingga bunyi-bunyiannya terlalu meriah. Kemudian dalam adat yang ketujuh, majlis akad nikah, Raja Omar dan Raja Fatimah telah dinikahkan oleh seorang kadi sebagai satu ikatan sah sebagai suami isteri. Dan dalam adat yang ke-8, adat makan nasi adab-adab, setelah Raja Omar dan Raja Fatimah ini dinikahkan, maka pasangan pengantin ini pun disuapi nasi adab-adab oleh isteri raja-raja yang tua. Dalam adat yang ke-9, iaitu adat bersanding, ialah selepas sahaja Raja Omar dan Raja Fatimah ini selesai disuapkan dengan nasi adab-adab, maka Raja Omar dan Raja Fatimah pun didudukkan di atas pelamin untuk adat bersanding. Dan yang terakhir, ke-10, adat menjamu makan. Sultan Alauddin Rayad Shah dan Sultan Mansur Shah kemudiannya keluar bersemayam di balai penghadapan dan duduk di atas peterana lalu menyuruh bentara untuk menyuruh orang makan. Jadi itu dia istiadat perkahwinan di Raja Johor Pahang, iaitu di antara Raja Omar dan Raja Fatimah. Sekarang kita lihat pula kupasan episod ke-7 selepas mangkat Sultan Alauddin. Dalam episod ini kita akan lihat 3 watak penting iaitu Sultan Alauddin Rayad Shah, Sultan Muzaffar Shah dan juga Raja Omar. Sultan Alauddin Rayad Shah ini telah mengahwinkan anaknya iaitu Raja Muzaffar dengan Tun Emas Jiwa iaitu anak kepada Tun Hasan Temenggung ataupun cucu kepada Bendahara Seri Maharaja. Apabila Sultan Alauddin Rayad Shah ini mangkat, baginda pun dimakamkan di Johor, lalu digelar marhum di Johor Lama. Kemudian kita lihat watak kedua Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah ini ialah putra kepada Sultan Alauddin Rayad Shah yang nama sebenarnya ialah Raja Muzaffar. Ketika baginda naik ke atas kerajaan menjadi raja, umur baginda baru 19 tahun. Baginda kemudiannya membuat negeri di Seluyut. Okey, yang ketiga kita ada watak Raja Omar. Kita tahu Raja Omar ini tadi berkahwin dengan Raja Fatimah. Sebenarnya sebelum berkahwin dengan Raja Fatimah, Raja Omar ini telah mempunyai isteri iaitu anak kepada Seri Naradiraja Pahang. Dan hasil perkahwinan Raja Omar dengan anak Seri Naradiraja Pahang ini, mereka telah memperoleh seorang anak iaitu Raja Mansur. Dan di sini dalam episod ini kita dikenalkan dengan watak isteri pertama Raja Omar, anak Seri Naradiraja ini sebagai Bonda Raja Mansur. Setelah Raja Omar mendapat tahu Raja Fatimah, iaitu puteri kepada Sultan Alauddin Rayad Shah tadi telah hamil, maka dengan tidak semena-mena, Raja Omar ini tiba-tiba sahaja menjadi benci kepada isteri pertamanya, iaitu kepada anak Seri Naradiraja, iaitu Bonda Raja Mansur. Oleh itu, Raja Omar pun menceraikan Bonda Raja Mansur dan menyuruh agar Seri Naradiraja mengambil Bonda Raja Mansur ini untuk tinggal bersamanya kerana Seri Naradiraja ialah ayah kepada Bonda Raja Mansur. Sekarang kita lihat pula episod ke-8, Nikah dalam Sunyi. Okey, dalam episod ini kita ada 2 watak penting iaitu Sultan Muzaffar Shah dan Raja Fatimah. Sebenarnya Sultan Muzaffar Shah dan Raja Fatimah ini adalah bersaudara, adik-beradik. Sultan Muzaffar Shah abang, Raja Fatimah ialah adik. Kedua-duanya merupakan anak kepada Sultan Alauddin Rayad Shah. Okey, sekarang kita lihat Sultan Muzaffar Shah. Okey, putera kepada Sultan Alauddin Rayad Shah, saudara kepada Raja Fatimah. Dan Sultan Muzaffar Shah ini telah jatuh cinta dengan Bonda Raja Mansur, iaitu bekas isteri Raja Omar yang telah diceraikan oleh Raja Omar tadi, anak kepada Seri Naradiraja Pahang. Oleh itu, setelah dinasihati oleh Seri Naradiraja dan Bendahara Pahang, kerana Sultan Muzaffar Shah ini terlalu mencintai Bonda Raja Mansur,
Akhirnya Sultan Muzaffar Shah pun bernikahlah dalam sunyi dengan Bonda Raja Mansur setelah Bonda Raja Mansur ini tamat edah dan mereka ini dinikahkan oleh seorang kadi. Hasil perkahwinan di antara Sultan Muzaffar Shah dengan Bonda Raja Mansur ini, mereka mendapat seorang anak yang dinamai Raja Abdullah. Walau bagaimanapun, tiada orang lain yang tahu tentang perhubungan ataupun perkahwinan di antara Sultan Muzaffar Shah dengan Bonda Raja Mansur, melainkan Sri Naradi Raja Pahang dan Bendahara Pahang. Dan tiada juga orang yang tahu bahawa Sultan Muzaffar Shah ini mempunyai seorang anak lelaki bersama Bonda Raja Mansur, iaitu Raja Abdullah. Yang tahu hanyalah Sultan Muzaffar Shah, Bendahara Pahang dan Sri Naradi Raja Pahang. Dan juga kadi yang menikahkan Sultan Muzaffar Shah dengan Bonda Raja Mansur ini tadi. Kemudian kita lihat Raja Fatimah. Raja Fatimah ini ialah adik kepada Sultan Muzaffar Shah. Apabila Sultan Muzaffar Shah ini mendapat tahu isterinya Bonda Raja Mansur itu hamil, maka baginda pun menyuruh kepada Bendahara dan Sri Naradi Raja agar menyampaikan perkara tentang kehamilan Bonda Raja Mansur ini kepada Raja Omar dengan harapan Raja Omar menganggap bahawa anak di dalam kandungan Bonda Raja Mansur itu adalah anaknya, iaitu sebelum dia menceraikan Bonda Raja Mansur, sebenarnya Bonda Raja Mansur sudah hamil. Dan Raja Omar percaya bahawa anak dalam kandungan Bonda Raja Mansur itu ialah anaknya. Oleh itu, Raja Fatimah telah mencadangkan kepada Sri Naradi Raja agar Sri Naradi Raja menghantar Bonda Raja Mansur ke istana untuk dijaga oleh Raja Fatimah. Jadi pada ketika ini Raja Fatimah sudah hamil dan pada masa yang sama bekas madunya juga sudah hamil. Cuma Raja Fatimah tidak tahu bahawa anak di dalam kandungan bekas madunya itu, iaitu Bonda Raja Mansur itu, sebenarnya ialah anak kepada abangnya, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Kerana pada anggapan Raja Fatimah, anak di dalam kandungan Bonda Raja Mansur itu ialah anak kepada suaminya juga, iaitu Raja Omar. Jadi Raja Fatimah pun menjagalah Bonda Raja Mansur ini sehinggalah Bonda Raja Mansur ini melahirkan. Kemudian Raja Fatimah ini hasil perkahwinannya dengan Raja Omar, dia telah dikurniakan seorang putra lelaki yang dinamai Raja Abdul Jalil. Sekarang kita lihat pula episod ke-9, Wasiat Sultan Muzaffar Shah. Dalam episod ini, 3 watak penting kita ialah Sultan Muzaffar Shah, Bendahara, Raja Fatimah dan Raja Omar. Sultan Muzaffar Shah ketika gering telah berwasiat kepada Bendahara agar Sultan Abdul Jalil, iaitu anak kepada Raja Fatimah dan Raja Omar, dijadikan raja setelah baginda mangkat. Dan setelah baginda Sultan Muzaffar Shah ini mangkat, baginda pun dimakamkan di Seluyut dan digelar marhum di Seluyut. Jadi Bendahara pun kemudiannya menunaikan wasiat Sultan Muzaffar Shah dengan melantik Sultan Abdul Jalil sebagai raja. Tetapi oleh sebab Sultan Abdul Jalil ini masih lagi seorang kanak-kanak, maka Bendahara lah yang memangku kerajaan. Jadi ketika ini Bendahara akan memangku Sultan Abdul Jalil di atas takhta. Kemudian apa yang berlaku ialah Raja Fatimah dan Raja Omar selaku ibu bapa, selaku ayahanda dan bonda kepada Raja Abdul Jalil ataupun Sultan Abdul Jalil, berasa cemburu apabila melihat Bendahara yang memangku kerajaan. Bendahara yang memangku Sultan Abdul Jalil di atas takhta. Sedangkan Sultan Abdul Jalil ini sepatutnya kalau menurut Raja Fatimah haruslah dipangku oleh Raja Omar kerana Raja Omar itu ayah kepada Sultan Abdul Jalil. Jadi Raja Fatimah dan Raja Omar menaruh rasa cemburu kepada Bendahara
yang telah menjadi pemangku kerajaan ketika Sultan Abdul Jalil yang masih kanak-kanak menjadi raja. Kita beralih ke episod yang ke-10, Wasiat Sultan Abdul Jamal diketepikan. Dalam episod ini, 3 watak penting iaitu Sultan Abdul Jalil, Bendahara dan Raja Fatimah. Sultan Abdul Jalil ini ketika berusia 9 tahun, baginda pun gering ataupun sakit. Lalu baginda pun berwasiat kepada Bendahara agar selepas baginda mangkat, baginda mahu agar Raja Abdullah dijadikan raja. Okay, kalau masih ingat, Raja Abdullah ini ialah anak kepada Sultan Muzaffar Shah dengan bonda Raja Mansur. Cuma tiada orang yang tahu bahawa itu hakikat yang sebenar kerana bagi anggapan Raja Fatimah dan juga pembesar lain pada waktu itu, Raja Abdullah itu merupakan adik kepada Sultan Abdul Jalil kerana ibu kepada Raja Abdullah iaitu bonda Raja Mansur merupakan bekas isteri kepada Raja Omar yang telah diceraikan oleh Raja Omar. Jadi Sultan Abdul Jalil berwasiat kepada Bendahara agar melantik Raja Abdullah sebagai raja. Dan Sultan Abdul Jalil ini lantaran keinginannya ingin menjadikan Raja Abdullah sebagai raja, dia telah ditentang oleh ibunya, oleh bondanya itu Raja Fatimah yang tidak bersetuju dengan keinginan Sultan Abdul Jalil yang ingin menjadikan Raja Abdullah sebagai raja. Menurut Raja Fatimah, Sultan Abdul Jalil seharusnya melantik ayahnya sendiri, iaitu Raja Omar sebagai raja. Tetapi Sultan Abdul Jalil membantah. Sultan Abdul Jalil tidak bersetuju ayahnya yang menjadi raja kerana dia tetap mahu Raja Abdullah yang dijadikan raja selepas dia mangkat. Kemudian apabila Sultan Abdul Jalil ini mangkat, maka Bendahara pun inginlah menunaikan wasiat Sultan Abdul Jalil dengan melantik Raja Abdullah sebagai raja, sebagai menunaikan wasiat kepada Sultan Abdul Jalil. Tetapi Bendahara ini terpaksa mengubah keputusan kerana dia terpaksa merajakan Raja Omar. Kenapa? Kerana Raja Fatimah iaitu isteri kepada Raja Omar telah mengugut akan melarikan diri jika Bendahara tetap ingin merajakan Raja Abdullah dan tidak merajakan suaminya Raja Omar. Dan Raja Fatimah juga telah mengungkit kata-kata Bendahara dahulu ketika Raja Fatimah ingin dikahwinkan dengan Raja Omar. Sultan Alauddin Rayat Shah ada pernah bertanya dengan Bendahara, adakah Bendahara sedia untuk berajakan Raja Omar. Jadi apabila Bendahara mengemukakan kesediaannya untuk berajakan Raja Omar, maka akhirnya pinangan Raja Omar ini pun ataupun perkahwinan di antara Raja Omar dan Raja Fatimah ini pun dijalankan. Oleh sebab Bendahara ini tidak mahu dianggap gila kuasa ataupun mahu berkuasa, maka dia pun akhirnya melantik Raja Omar sebagai raja. Mahu berkuasa di sini, tidak mahu dianggap mahu berkuasa adalah kerana apabila jika sekiranya Bendahara berkeras ingin melantik Raja Abdullah sebagai raja dan mengetepikan keinginan Raja Fatimah agar Raja Omar yang dijadikan raja, maka sudah pasti jika Raja Abdullah jadi raja, Bendahara akan menjadi pemangku raja. Kerana Raja Abdullah masih seorang kanak-kanak. Jadi Bendahara tidak mahu dikatakan mahu berkuasa. Sebab itu akhirnya Bendahara terpaksalah merajakan Raja Omar sebagai raja bagi menggantikan Sultan Abdul Jalil. Kemudian Raja Fatimah, watak ketiga Raja Fatimah seperti yang telah saya katakan tadi, Raja Fatimah mengungkit janji Bendahara yang sanggup berajakan Raja Omar ketika Raja Omar ingin dikahwinkan dengannya. Jadi Raja Fatimah berkeras mahu suaminya Raja Omar yang dijadikan raja, bukannya Raja Abdullah. Jadi selain itu Raja Fatimah juga mengugut akan melarikan diri jika Raja Omar tidak dijadikan raja. Jadi oleh sebab inilah, 3 faktor inilah yang menyebabkan Bendahara akhirnya
menjadikan Raja Omar sebagai raja dan bergelar Sultan ala Jala Abdul Jalil Riyad Shah. Dan ini dia episod terakhir untuk bab terakhir Tun Sri Lanang jadi bendahara. Antara watak penting dalam episod ini ialah Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang telah dilantik menjadi bendahara, bergelar Bendahara Paduka Raja dan mempunyai 4 orang anak, iaitu Sri Maharaja, Paduka Raja, Paduka Maharaja, dan Tun Rambu. Tun Rambu ini adalah anak Tun Sri Lanang dengan Gundik. Kemudian kita ada Sultan ala Jala Abdul Jalil Riyad Shah ataupun Raja Omar. Raja Omar ini telah berbuat negeri di Tanah Putih yang dinamai Batu Sawar. Batu Sawar ini cuba diserang oleh Perenggi tetapi gagal dikalahkan oleh Perenggi. Namun di Batu Sawar ini mempunyai banyak hantu sehingga banyak rakyat yang mati. Oleh itu Sultan ala Jala Abdul Jalil Riyad Shah ataupun Raja Omar ini membuka sebuah negeri baru yang dinamai Makam Tauhid. So Raja Omar ini memiliki anak yaitu Raja Mansur, kemudian Raja Hasan dirajakan di Siak, Raja Husain dirajakan di Kelantan, Raja Mahmud dirajakan di Kampar. Makam Tauhid ini pun sebenarnya telah diserang sebanyak 2 kali oleh Perenggi, tetapi Perenggi tetap gagal mengalahkan Makam Tauhid. Kemudian Sultan ala Jala Abdul Jalil Riyad Shah ini pun mangkat dan digelar marhum mangkat di Batu. Seterusnya kita ada watak Raja Mansur. Raja Mansur ini seperti yang kita tahu ialah putra kepada Raja Omar ataupun Sultan ala Jala Abdul Jalil Riyad Shah. Dan Raja Mansur inilah yang menggantikan ayahnya setelah ayahnya mangkat. Walau bagaimanapun Raja Mansur ini selalu mengabaikan kerajaan, asyik bermain. Oleh itu, bendahara kemudian telah melantik saudaranya iaitu Raja Abdullah sebagai raja. Manakala Raja Mansur ini kemudiannya membuka negeri di Pasir Raja. Kita lihat pula Raja Abdullah. Raja Abdullah ini merupakan anak kepada Sultan Muzaffar Shah bersama Bonda Raja Mansur. Kemudian Raja Abdullah ini sebenarnya dia mempunyai istana di seberang Pengkalan Rama. Tetapi apabila dia dilantik sebagai pemerintah oleh bendahara menggantikan Raja Mansur, maka Raja Abdullah pun menjalankanlah pemerintahan di Seluyut. Dan dia digelar Raja Seberang. Itu sahaja kupasan kita untuk episod terakhir, bab terakhir teks Sulalatus Salatin. Maka dengan ini selesailah sudah kupasan kita untuk 15 bab yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin yang telah melalui pelbagai liku perjalanan. Sesungguhnya ingatlah tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit empedu. Dalam kita belajar memang terdapat banyak cabaran, apatah lagi untuk teks Sulalatus Salatin yang sangat mencabar pemahaman kita. Apapun kita kena yakin bahawa segala sesuatu yang kita pelajari itu pasti akan memberi manfaat kepada kita dan kita teruskanlah semangat untuk menggapai E untuk KMK. Ayo kita katakan E pada KMK, E pada KMK, E pada KMK. Dengan ini selesailah sudah kita mengupas sinopsis untuk teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Semoga segala perbincangan perkongsian yang telah saya kongsikan akan memberi manfaat kepada semua pelajar yang berada di luar sana. Sekian saja dulu untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain ruang dan waktu. Terima kasih. Bye-bye.